Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung tajuk pelajaran kita, iaitu akhlak dalam Islam. Okay, akhlak dalam Islam, insya-Allah. Okey, pengertian akhlak. Akhlak daripada segi bahasa definisikan sebagai moral, tabiat, perangai, budi, adab, sifat semula jadi, maruah, watak, amalan agama ataupun rupa batin seseorang. Okay, akhlak berasal dalam kata jamak bahasa Arab akhlaq, dan kata mufradnya ialah khuluqu, yang bererti perangai, budi, tabiat dan juga adab. Profesor Ahmad Amin dalam bukunya Al-Akhlaq merumuskan pengertian akhlak sebagai akhlak ialah suatu ilmu yang menjelaskan erti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada yang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus dibuat. Itu daripada segi pandangan Profesor Dr. Ahmad Amin, okay, dalam bukunya Al-Akhlaq. Okay, seterusnya kita akan lihat ialah pandangan daripada segi Imam Mahdi, Imam Al-Ghazali. Okay. Mengikut Imam Al-Ghazali, seperti dalam Ihya Ulumuddin, akhlak adalah sesuatu yang menggambarkan tentang perilaku seseorang yang terdapat dalam jiwa yang baik, yang darinya keluar perbuatan secara mudah, tanpa disengajakan dan tanpa terfikir sebelumnya. Dan jika sumber pelaku ini didasari oleh perbuatan baik dan mulia yang dapat dibenarkan oleh akal dan syariat, maka ia dinamakan akhlak yang mulia. Jika sebaliknya, maka dinamakan akhlak yang tercela. Ihya Ulumuddin, okay, dalam kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Dalam skop akhlak, Islam telah membahagikan akhlak pada dua, iaitu akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji, akhlak mahmudah, dan akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela, akhlak mazmumah. Okay, sifat mahmudah, okay, sifat bagi akhlak yang baik, akhlak yang mulia, iaitu sabar, syukur, khauf, iaitu takut kemurkaan Allah, raja', mengharapkan keredaan Allah, benar, jujur, pemaaf, pemalu, tawaduk, merendah diri sesama Islam, dan bertawakal, meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang tercela, tergesa-gesa, riya', hasad, takabur, ujub, bakhil, tamak, pemarah, buruk sangka, sum'ah, melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan kemasyhuran. Okey, itu di antara skop akhlak yang dibincangkan daripada sudut mahmudah dan juga mazmumah. Okey, menurut Imam Al-Ghazali, okey, akhlak yang mempunyai 4 perkara. Okey, jadi Imam Al-Ghazali merumuskan akhlak ni diberi kepada 4 perkara, iaitu pertama, bijaksana. Yang kedua, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik. Yang ketiga, keberanian, menundukkan hawa nafsu. Dan yang keempat, adil. Okey, itu skop pembincangan tentang akhlak kita pada hari ini. Okey, dan seterusnya kita akan lihat adalah okey, akhlak dalam mencakupi
Okey, akhlak dalam Islam mencangkupi. Okey. Jadi akhlak dalam Islam mencangkupi kepada akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengan cara menunaikan segala perintahnya, dengan meletakkan keutamaannya dari perkara yang lain, mencintainya, mensyukuri nikmatnya, malu kepadanya untuk berbuat maksiat, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bertawakal, takut akan azabnya dan sentiasa berharap akan rahmatnya. Okey, yang kedua, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara meyakini, mencintai dan menghidupkan sunnah-sunnah, menerima seluruh ajaran dan menyambung usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan yang ketiga, akhlak pada Al-Quran dengan cara menghormati Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu Wa Taala dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mempelajari dan membaca atau menghafaz dan memahami kehendak ayat-ayat Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan. Okay, jadi skop akhlak dalam Islam mencakupi kepada beberapa hal. Okey, di antaranya akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran. Okey, akhlak kepada makhluk Allah. Okey. Mulai dengan mentaati ketua, memuliakan orang alim, menghormati orang yang lebih tua. Okey. Okey. Yang seterusnya ialah akhlak pada makhluk Allah. Mulai dengan mentaati ketua, memuliakan orang alim, menghormati orang yang lebih tua, mengasihi orang yang lebih muda, bersikap baik dengan jiran tetangga dan sesama mukmin sesuai dengan tuntutan Islam. Okay, dan yang kelima, akhlak kepada orang kafir dengan menyemaikan rasa simpati kepada mereka kerana golongan kafir ini juga umat Nabi SAW, tetapi benci kepada kekafiran mereka dengan tetap berbuat adil kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka secara manusiawi. Selama hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mempamerkan akhlak yang baik kepada mereka supaya mereka tertarik dengan Islam. Okay, dan yang keenam, akhlak kepada makhluk yang lain, termasuklah menyayangi binatang yang tidak mengganggu, menjaga tanaman dan tumbuhan dan menghargai makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Dan yang seterusnya, okey, kita kena lihat adalah pembentukan akhlak Islam. Betapa pentingnya pembentukan akhlak ditekankan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti, tidaklah aku diutuskan ke semesta kecuali untuk menyempurnakan akhlak, dan sebaik-baik mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Hal ini menunjukkan bahawa Islam merupakan ukuran pencapaian kemanusiaan dalam Islam. Apabila ditanya mengenai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab akhlak beliau adalah Al-Quran. Kemudian Aisyah radhiyallahu an membacakan ayat 1 hingga 11 surah Al-Mu'minun, yang membawa maksud surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 yang membawa maksud, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yang khusyuk dalam solat mereka dan menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka menunaikan zakat dan yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya mereka, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang menginginkan selain yang demikian, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan mereka yang memelihara amanah dan janji mereka dipenuhi, dan yang memelihara solat mereka, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu surah Al-Mu'minun ayat 1 sehingga ayat 11. Okey, di antara lain kita akan membincangkan tentang akhlak lagi.
Sayyidina Aisyah radhiyallahu an berkata, seperti dikemukakan ayat itulah Rasulullah. Seperti dikemukakan ayat itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah model akhlak yang mulia, bukan sahaja untuk difahami tetapi untuk dilaksanakan. Seterusnya Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Al-Qalam ayat 4. Juga firman-Nya yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ikutan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 21. Antara lain juga kita akan sentuh ialah pembentukan akhlak Islam. Ini bermaksud Al-Quran menekankan agar umat Islam mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanyalah baik pada masa yang lalu dan tidak baik untuk masa sekarang, bahkan apa yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran dan diamalkan melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah baik untuk sepanjang zaman dan tempat. Manakala akhlak yang dianggap tidak baik, maka ia adalah tidak baik untuk selama-lamanya. Akhlak yang mulia atau hina adalah terbit daripada jiwa ataupun hati. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang membawa maksud, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah pula pada seluruh badannya. Tetapi apabila ia buruk, rosak, buruklah pula seluruh badannya. Ingatlah, ia adalah hati, jiwa. Hadis ini menjelaskan hanya jiwa itu sendiri sahaja yang menjadi pendorong menggerakkan perbuatan yang baik atau tercela kerana ia merupakan pusat yang menyebabkan terjadinya sesuatu kelakuan, perbuatan atau tindakan tingkah laku. Jika jiwa itu baik, pasti amalannya dan tindakan yang dilahirkan itu terpuji. Demikian pula apabila jiwa itu jahat, tindakan kelakuan yang timbul pula akan hina dan tercela. Dan seterusnya kita akan lihat adalah antara jalan yang terbaik untuk membentuk akhlak yang mulia. Antara jalan-jalan yang terbaik untuk untuk membentuk akhlak yang mulia ialah pertama sekali, mestilah memiliki ilmu pengetahuan. Setiap mukmin perlu mempelajari apakah akhlak yang terpuji, akhlak yang mahmudah, dan apakah akhlak yang dikeji, akhlak mazmumah. Al-Quran telah menggariskan akhlak yang utama untuk dihayati setiap mukmin. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula telah memperincikan serta menterjemahkannya ke dalam kehidupan yang sebenar. Dan yang kedua, antara jalan terbaik untuk membentuk akhlak yang mulia ialah menyedari kepentingan akhlak yang diamalkan. Akhlak adalah cermin bagi individu Muslim itu sendiri. Malah daya tarikan Islam juga bergantung pada akhlak yang mulia. Dan yang seterusnya, yang ketiga, macam mana cara kita nak macam mana kita nak membentuk akhlak yang mulia. Yang ketiga adalah keazaman yang tinggi. Jadi kena ada keazaman. Melalui keazaman yang kuat sahaja jiwa dapat diperkukuhkan untuk benar-benar merhayati sifat-sifat yang mulia. Dan yang keempat, ibadah yang kuat dan ikhlas adalah di antara salah satu cara terbaik untuk membentuk akhlak yang mulia. Ketekunan dan keikhlasan melalui ibadah mampu menangkis serangan mazmumah, terutamanya bisikan hawa nafsu. Dan yang kelima, jalan terbaik untuk membentuk akhlak yang mulia, bergaul dengan orang-orang yang baik akhlak. Pergaulan boleh mempengaruhi diri untuk berubah. Ini adalah kerana manusia cepat meniru orang lain, dalam masa yang sama menjauhi orang-orang yang melakukan maksiat. Dalam erti kata uzlah syuriyah, pengasingan jiwa, yang mana kita tetap meneruskan usaha untuk membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Dan yang ke-7, macam mana cara nak membentuk
Akhlak yang mulia yang ketujuh adalah membiasakan diri dengan kebaikan, menggantikan akhlak mazmumah dengan akhlak mahmudah, serta sentiasa membiasakan diri dengannya agar dia tetap kekal dalam jiwa. Okay, dan yang ke-8, sentiasa berlapang dada untuk menerima nasihat. Kadang-kala seseorang itu tidak menyedari kekurangan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Oleh itu, ia perlu berlapang dada dan menerima nasihat-nasihat yang bertujuan untuk memperbaiki dirinya. Umar Ibn Khattab pernah berkata, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang menunjukkan kekuranganku. Okey, yang seterusnya kita akan membincangkan tentang faktor yang boleh membantu pembentukan akhlak yang mulia. Okey, yang pertama, keyakinan dalam mengamalkan agama. Yang kedua, kekuatan dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, perhatian dari keluarga. Yang keempat, pendidikan. Okay. Dan yang kelima, kehidupan ataupun persekitaran. Okay. Itu di antara faktor-faktor yang menyumbang ke arah pembentukan akhlak yang mulia. Okay. Dan yang seterusnya kita akan lihat tentang permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam masyarakat kita kini. Okay. Permasalahan akhlak masa kini, kita akan bincangkan permasalahan akhlak telah menjadi suatu penyakit yang tidak dapat ditutupi lagi. Gawatnya penyakit akhlak dewasa ini sehingga membawa gambaran buruk mengenai Islam kepada mata dunia, khususnya kepada orang bukan Islam. Pokoknya Islam sepatutnya mengeluarkan buah yang manis, tetapi telah mengeluarkan buah yang pahit. Perbincangan, forum, seminar dan sebagainya yang cuba menghuraikan permasalahan akhlak masa kini kurang berjaya untuk menangani penyakit rohani ini. Seolah-olah kita cuba mengulangi kesilapan orang-orang Islam di zaman keagungan Islam di Baghdad dan juga Cordova. Okay, jadi kita akan lihat macam mana permasalahan masa kini. Okay. Umat Islam tenggelam dalam arus kehidupan sehingga melupakan maksud umat dihantar sebagai khalifah di permukaan alam. Dalam membina kehidupan dunia, umat Islam tanpa disedari telah mengorbankan nilai-nilai akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia bukan lagi ukuran pencapaian manusia, tetapi ia telah diambil oleh nilai kebendaan. Pencapaian daripada segi kebendaan telah menjadi agenda utama sehingga kepentingan memiliki akhlak yang sebenar untuk umat ini telah diabaikan. Masa terus berlalu dan penyakit akhlak ini terus melanda umat Islam di seluruh pelosok alam. Individu yang merupakan asas pembentukan umat Islam telah gagal untuk menerapkan akhlak yang mulia pada diri masing-masing. Ibu bapa dalam institusi kekeluargaan tidak dapat memainkan peranan sebagai pengasuh dan pendidik yang berkesan untuk anak yang dilahirkan. Okey. Kita akan bincangkan tentang permasalahan akhlak. Pada masa kini di alam sekolahan pula diwarnai dengan permasalahan disiplin yang memeningkan. Berbagai rumusan telah diutarakan tetapi masalah yang sama berulang lagi. Kelihatan tidak ada perasaan takut atau bersalah untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan peraturan di kalangan para pelajar. Kita dengan mekanisme yang tidak dapat membentuk remaja kita seperti Abdullah bin Zubair, Tariq bin Ziyad, Muhammad bin Qasim dan remaja-remaja Islam yang lalu. Para remaja dahulu bukan sahaja memiliki sifat dan akhlak yang unggul, tetapi sentiasa berada di barisan hadapan untuk mengembangkan sinar Islam di setiap benua di dunia ini. Okey. Di antara lain ialah di mana silapnya wawasan yang dijana selama ini, kita mestilah tercari-cari jalan penyelesaian dengan memperkenalkan pelbagai cara. Tetapi sebelum membuahkan hasil, istilah putus asa perlu dijauhkan dalam kamus pembentukan semula akhlak umat. Punca atau akar umbi masalah ini perlu digali dan dirawat semujarabnya, sangat diperlukan. Dalam bidang kepentingan dan kewajipan, bidang akhlak adalah bidang yang
Kepentingan dan kewajipan bidang akhlak adalah bidang yang amat penting dalam kehidupan manusia, kerana nilai manusia itu pada hakikatnya terletak pada akhlak dirinya. Semakin tinggi nilai akhlak diri seseorang itu, maka semakin tinggi pula lah nilai kemanusiaannya yang ada pada dirinya. Akhlak ini jugalah yang membezakan antara insan dengan haiwan daripada segi perilaku, tindak tanduk dan tanggungjawab dalam kehidupan seharian. Seseorang yang tidak berakhlak adalah sama tarafnya dengan haiwan, malah lebih rendah daripada itu lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 179, dan sesungguhnya kami telah sediakan untuk neraka banyak sekali golongan jin dan manusia, yang mana mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu mengerti dengannya, mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya, mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya. Mereka itulah seperti binatang, malah lebih sesat. Mereka ialah orang-orang yang lalai. Kepentingan yang lain, akhlak mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam hierarki tamadun umat manusia. Oleh itu, masyarakat yang tidak mempunyai nilai akhlak tidak boleh dianggap sebagai masyarakat yang baik dan mulia. Walaupun mempunyai kemajuan dalam bidang ekonomi dan teknologi dan sebagainya, umat Islam akan gagal jika berterusan mempunyai akhlak yang rendah. Umat ini perlu kembali menghidupkan Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Imam Malik pernah meriwayatkan, maksudnya tidaklah berjaya akhir dari umat ini melainkan berpegang dengan apa yang dipegang oleh generasi yang pertama. Di antara kepentingan yang akan dibincangkan lagi adalah, walaupun kita berada di hujung zaman, tetapi masih belum terlambat untuk memperbaiki keadaan gawat ini. Segala permasalahan ini boleh diperbaiki dengan bersungguh-sungguh, dengan menyempurnakan agama pada diri masing-masing. Allah SWT tidak akan mengubah sesuatu kaum melainkan kaum tersebut berusaha untuk mengubahnya. Para sahabat Nabi SAW sebelum Islam dikenali sebagai Arab Jahiliyah, dua kuasa besar ketika itu iaitu Rom dan Parsi tidak berminat untuk menawan tanah Arab kerana takut penyakit akhlak orang-orang Arab Jahiliyah akan menjangkiti rakyat mereka. Apabila mereka terima Islam dari dakwah Nabi SAW, mereka bukan sahaja mengamalkan Islam dengan sempurna, malah mereka menjadi Islam sebagai maksud hidup mereka. Dan yang seterusnya kita akan membincangkan tentang kepentingan yang lain. Mereka telah berusaha untuk memperbaiki iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan solat dan perkara-perkara yang lain seperti muamalat dan musyawarah. Akhirnya lahirlah akhlak yang mulia. Apabila orang bertanya pada Nabi SAW, di manakah contoh Islam? Nabi SAW menunjukkan Abu Bakar radhiyallahu an. Jika soalan yang sama dikemukakan, Nabi SAW akan menunjukkan kepada Umar radhiyallahu an. Suatu lonjakan telah berlaku dalam sejarah kehidupan manusia yang mana kaum ini telah menyinari seluruh alam dengan peradaban yang begitu unggul sehingga menjadi ikutan kepada kita pada umat ini. Bukan itu sahaja, segala perilaku yang mereka telah lakukan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Bayyinah ayat 8. Dan yang akhir sekali, kita perlu membuat keputusan yang tepat lah. Dan akhir pembincangan kita pada hari ini, kita perlu membuat keputusan yang tepat. Permasalahan akhlak ini adalah masalah umat. Tindakan yang akan diambil memberi kesan pada seluruh dunia. Tidak menjadi kesalahan jika kita mengambil semula cara Nabi SAW membangunkan akhlak di kalangan orang Islam ketika dahulu. Perkara lama tidak semestinya tidak boleh digunakan semula, dan perkara baru tidak semestinya sentiasa betul. Jadi setakat tu saja pada hari ini. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.